Dan letih jugalah kita duk cakap dia orang yang melakukan pengkhianatan pada parti, dia orang yang jadi broker jual parti kita ni, MP-MP kita dengan musuh parti kita. Kita duk lawan-lawan, tiba-tiba kepimpinan tak ambil tindakan pada mereka. So orang akan kata sebenarnya dia ni fitnah je. Kita pula dikatanya fitnah. Kan? Sebenarnya dia orang ni lah yang sepatutnya mengambil alih pucuk pimpinan parti. Dah ada dah orang kata, oh Datuk Seri Syamudin please take over the party. Kau nak bapak pengkhianat ni ambil alih parti? Ha? Jadi sebelum keadaan menjadi makin parah, sebab ada ramai lagi yang bodoh dalam parti ni, minta maaf cakap lah, yang tak tahu apa benda yang Syamudin buat. Walaupun kita dah melalak 4 tahun setengah, dekat 5 tahun dah kita melalak. Kita beritahu apa yang Syamudin buat daripada tahun 2018, kan? Bawa lagi ahli-ahli parlimen kita melompat pergi masuk bersatu, pujuk orang kita masuk bersatu, kan? Dia tarik semua geng-geng bersatu, geng-geng UMNO kat Sabah lompat pergi bersatu sampai lumpuh, kan? Hanya lepas Cameron Highland je dia tarik handbrake. Kalau tidak dia nak masuk lah. Kalau kita biarkan diorang ni meneruskan agenda, menghentam presiden, lepas tu menyebar hatred ke atas kepimpinan parti, last sekali they will be able to take over this party. And when they manage to take over this party, they are going to bring us to Perikatan Nasional. Jadi baruah kepada Perikatan, jadi baruah kepada Muhyiddin. Mungkin masa tu Muhyiddin pun dah dimati, dibunuh di Hamzah Zainuddin, kan? Tapi adakah kita nak duduk sama dengan bersatu sekali lagi? Siapa yang bunuh kita sekarang? Siapa yang misuse duit-duit yang mereka sakau daripada kerajaan dulu, beli pengundi sehingga kita kalah teruk? Kan kita nak biarkan parti yang membeli undi rakyat ni, merosakkan anak-anak muda kita dengan duit? Takkan kita nak bersekongkol dengan parti ni lagi? Kita nak negara kita ni lebih bersih. Kalau boleh pemimpin UMNO yang tak bersih ni semua kita nak rehatkan. Tapi ada yang kata tak ada bukti yang H2O buat kerja-kerja ni tu. Apa tak ada bukti? Aku dah report dah Jawatankuasa Disiplin Parti. Boleh panggil siapa nama tu, Yaakob Han. Boleh panggil, ada ramai lagi pemimpin UMNO boleh jadi saksi. Panggil balik kawan-kawan di Sabah tu. Hari ni dia orang pun macam nak masuk balik UMNO, kan? Dia orang nak keluar daripada bersatu, dia orang nak maintain SGRS. So dia orang boleh jadi saksi. Apa lagi nak takut? Dia orang dah bersama kita sekarang. Anytime dia orang boleh bagi keterangan. Baru ni nak elak apa lagi? Sudah ada bukti yang jelas. Haji Adi cakap, kemudian ada ni calon Barisan Nasional Padang Serai, Perikatan Nasional Padang Serai, dia pun cakap lepas ni kawan-kawan kita Syamudin, KJ apa semua sekali akan buat kerja Tasya dan Musa, untuk mengambil alih parti dan kemudian tarik parti kita ni bersama dengan Perikatan Nasional. Nak bukti apa lagi? Tak cukup lagi. Pengakuan Presiden PAS dah lebih daripada cukup. Takkan lebay menipu kot. Lebay mana pernah tipu, kan? Kalau ikut bahasa dia orang, lebay mana pernah tipu. Okey? Okey tak, adakah UMNO akan buat mengubah fraksi semula tu? Maksudnya yang Timbalan Menteri, yang dah jadi Timbalan Menteri jawatan yang dalam UMNO ni macam mana tu? Dilepaskan ke ataupun dibawa sekali? Kita kena faham, kerajaan tu kerajaan, parti tu parti. Siapa yang duduk dalam kerajaan tak semestinya dia duduk dalam parti. Siapa yang duduk dalam parti tak semestinya duduk dalam kerajaan. Apa yang pasti, within 6 months daripada tarikh 19 November, tarikh pilihan raya, maknanya paling maksimum parti kena buat
party election sebelum 19 bulan Mei. Sebelum 19 bulan Mei ni akan ada election party. Bila ada election party, ahli-ahli parti berpeluang untuk menggantikan kepimpinan parti. So it's a democratic party. Siapa pun boleh menawarkan diri. Aku je tak boleh. Sebab Ahli Parlimen PAS Syahir Sulaiman yang juga setiausaha politik Pulau Gebor Jadi bagi tahu kerajaan kena tumpu untuk bekerja sekarang, jangan amal politik balas dendam. Dia macam ini. Kerajaan memanglah kena tumpu untuk buat kerja, kan? Kalau Menteri Ekonomi, kerja dia buat kerja untuk memulihkan ekonomi. Menteri Kewangan buat kerja untuk memulihkan kewangan negara, ekonomi negara, kan? Kesejahteraan rakyat. Fikirkan macam mana nak mengukuhkan kita punya foreign direct investment, macam mana nak naikkan balik nilai ringgit, macam mana nak buat macam-macam benda yang boleh menyebabkan negara ini pertumbuhan ekonomi dia akan kembali rancak dan kita boleh mengurangkan masalah pengangguran, menambahkan peluang pekerjaan. Ini semua sekali, semua menteri kena buat. Tapi Menteri Dalam Negeri, dia kena menjaga keselamatan negara, kan? Dia kena menjaga juga jangan ada penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Kalau dah ada laporan-laporan dibuat ke atas mereka yang menyeleweng, ketika mereka memerintah, maka itu adalah sebahagian kerja yang perlu dibuat oleh seorang Menteri Dalam Negeri, contohnya, kan? Dan selepas ni akan ada Menteri Undang-Undang, dah ada, maka dia kena buat kerja undang-undang, menegakkan undang-undang, melaksanakan reformasi institusi perundangan, kan? Make sure jangan ada lagi orang yang melindungi penjenayah. Bukan maknanya ianya balas dendam, tidak. Sebab dulu penjenayah macam Azmin Ali dilindungi. Sekarang bila kita dah betul, kita dah reform institusi Jabatan Peguam Negara, Jabatan Kehakiman dan SPRM dan sebagainya, polis dan sebagainya, penjenayah tidak lagi dilindungi. Jadi akan ada penjenayah yang sebelum ini terselamat akan dihadapkan ke muka pengadilan. Ini bukan soal balas dendam, ini soal keadilan. Didakwa belum tentu seseorang itu bersalah. Kita tengok dalam kes Dato' Zahid, walaupun dia berhadapan dengan pendakwaan terpilih, Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir, Ketua Peguam Negara lantikan Muhyiddin, dia bebas juga di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Betul tak? Maknanya tak semestinya bila berlakunya pendakwaan terpilih tu, seseorang tu pasti mati, pasti akan dijatuhkan hukuman. Tak semestinya, kerana bukan semua manusia tu sama. Rambut mungkin sama hitam. Ada orang bila dia nampak tak adil, dia pun tahu sebagai seorang hakim, daripada 3 hakim, 2 akan pergi ke neraka. Sudah pasti dia tak nak jadi salah seorang daripada 2 orang tu. Dia kalau boleh nak jadi salah seorang daripada 3 tu yang masuk syurga. Jadi bukan semua hakim akan buat keputusan yang berat sebelah ataupun membebaskan orang yang bersalah ataupun menganiaya orang yang tak bersalah. Jadi selagi benda tu dapat kita kawal selia, dapat kita pastikan proses keadilan, semua orang akan dapat keadilan, tak kira lah orang ni orang apa pun, insyaAllah. InsyaAllah. Okey? Okey. Untuk ada komen tentang pemecatan 3 orang, 1 ketua bahagian dan 2 ketua unit. Komen saya, Alhamdulillah, patut dah lama. Patutnya tindakan tegas itu kepada orang yang mengkhianat parti ni sudah lama diambil, dan saya rasa banyak lagi geng-geng pengkhianat ni yang belum lagi kita ambil tindakan, dan sewajarnya disegerakan.
Kalau kita ambil tindakan tegas, satu kali jalan, orang maki kita sekali je. Tetapi setiap kali mesyuarat MT kita nak pecat, setiap kali mesyuarat MT kita nak pecat. So sepanjang masa setiap kali lepas mesyuarat MT orang maki kita. Sebab ada setengah orang ni dia tak faham. Ada yang kata kenapa kena pecat Anwar Musa dan sebagainya. Dia tak tahu Anwar Musa ni daripada dulu lagi memang dia kalah bertanding timbalan Presiden. Kemudian Presiden angkat dia, jadikan dia Susagung. Bila dia buat kenyataan yang bukan-bukan, last kali Presiden terpaksa pindahkan dia jadi Susagung BN. Bila dia punya kesetiaan sudah tidak lagi kepada UMNO, dia lebih kepada kesetiaan dia kepada Presiden Bersatu. Last kali terpaksa gugurkan dia sebagai Susagung Barisan Nasional. Dan dia semenjak tu dia bersuara semua bagi pihak Muhyiddin Yassin. Dan baru-baru ni pun kita lihat, walaupun kita dah melancarkan perang dengan parti Muhyiddin, kita lawan dengan parti Muhyiddin, dia masih lagi beritahu dengan rakyat, memberikan mesej yang salah kepada pengundi-pengundi kita, mengatakan bahawa yang sebenarnya nak bunuh BN ni bukan Bersatu. Sampaikan ke tahap dia beritahu bahawa Muhyiddin bagi duit berpuluh juta, dia masuk bilik Muhyiddin. Itu silap dia lah. Bila dia cerita dia masuk bilik Muhyiddin ada berpuluh juta, kalau Muhyiddin bagi dia berpuluh juta, maknanya dekat dalam tu ada ratus-ratus juta atau bilion. So kita harap Menteri Dalam Negeri dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasara yang baru je dilantik ni, kita harap segerakanlah kita melawat rumah Muhyiddin ni. Sepatutnya bila Anwar Musa dah buka cerita di dalam bilik kamar Muhyiddin Yassin ni, dibawa keluar tu pun berpuluh juta, maknanya ada beratus juta ataupun berbilion di dalam kamar Muhyiddin Yassin. Sepatutnya dah ada orang pergi singgah lah. Sebab dulu bila kita kalah pilihan raya, perkara pertama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ketika itu, Menteri Dalam Negeri ialah Muhyiddin Yassin, ialah menyelongkor rumah Datuk Seri Najib, rumah anak Datuk Seri Najib, sampai kasut cucu Datuk Seri Najib pun kena rembat juga. Lepas tu dia pergi geledah pula rumah Tok Puan Raha, bekas isteri Perdana Menteri yang kedua, mak kepada Datuk Seri Najib, sampai shilling dipecahkan. So kenapa mereka ni ada layanan istimewa? Dah terang-terang Anwar Musa dah memberitahu kepada dunia bahawa dia dah masuk bilik Muhyiddin ambil berpuluh juta untuk bantu pilihan raya Sabah. Maknanya dalam bilik dia tu ada ratus-ratus juta ataupun berbilion ringgit. So tunggu apa lagi? Takkan hanya mengumumkan akan panggil, tapi kalau ikut Datuk Seri Zafrul tak dipanggil lagi. So macam mana cerita ni? Yang mana satu betul? Nak panggil ke tak nak panggil? Atau nak wayang saja? Kita nak tahu kebenaran ni. Okey.